Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita menjadi golongan yang memperoleh rahmat dan berkat di dunia dan juga di akhirat. Membangunkan negara adalah tanggungjawab setiap warga negara. Justru tajuk khutbah kita pada hari ini ialah bersama membangunkan negara kita, keluarga Malaysia. Sidang jemaah yang berbahagia, Islam adalah agama yang mengajar erti persaudaraan dan kasih sayang sesama insan. Hakikatnya manusia saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain, seumpama sebuah keluarga. Inilah fitrah kejadian manusia yang tidak mampu untuk hidup bersendirian. Biarpun kita datang daripada pelbagai bangsa, agama dan juga budaya, namun kita dapat bersatu atas dasar kemanusiaan. Perkara ini jelas menerusi firman Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi surah An-Nisa ayat 1 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada yang satu, diri yang satu, yakni Adam, dan yang telah menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yaitu isterinya Sayyidatina Hawa, dan juga yang membiakkan dari keluarganya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah senantiasa memerhatikan dan mengawasi kamu. Jelas menerusi ayat yang tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menarik perhatian manusia supaya kembali bertaut hubungan silaturahim dan mengenepikan sebarang permusuhan. Kerana hakikat asal usul kejadian semua manusia adalah berpangkalkan Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menerusi ajaran Islam, kita bukan sahaja dituntut untuk saling memberi pertolongan antara satu sama lain, malah kita juga perlu menjaga keutuhan dan pengukuhan persaudaraan sesama insan. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasimu. Bermaksud, orang yang paling Allah benci adalah orang yang keras kepala, lagi suka membantah. Membangunkan negara adalah suatu usaha yang berat dan memerlukan kerjasama yang padu daripada semua pihak. Tambahan pula situasi negara pada masa kini yang masih berhadapan dengan ketidakstabilan ekonomi dan ancaman kesihatan ekoran wabak COVID-19, serta pelbagai lagi ujian yang telah menimpa kehidupan kita. Jika kita masih lagi berbalah sesama kita dan tidak bersedia untuk berlapang dada serta bersikap toleransi, maka sudah pasti membangunkan masyarakat dan negara akan turut terjejas. Aspirasi keluarga Malaysia oleh kerajaan adalah suatu yang tepat ketika negara berhadapan dengan pelbagai krisis. Pendekatan ini sejajar dengan tuntutan kebersamaan semua pemimpin dan juga masyarakat untuk saling bantu-membantu tanpa mengira latar belakang, warna kulit, bangsa, agama dan politik. Ia menuntut muafakat dan semangat solidariti kita bersama untuk saling berganding bahu menangani situasi mencabar yang dihadapi oleh mereka yang sangat terkesan dengan pandemik ini. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Ketika kita berhadapan dengan suasana getir untuk menjayakan agenda pemulihan negara, ikatan dan nilai kekeluargaan ini adalah suatu yang amat berharga. Justru khatib menyeru semua pihak untuk mengenepikan perbezaan yang ada dan memperbaharui azam dan tekad untuk menabur khidmat bakti kepada masyarakat serta terus fokus kepada agenda membangunkan negara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini ialah: yang pertama, fitrah kejadian manusia tidak mampu untuk hidup bersendirian. Biarpun kita datang daripada pelbagai bangsa, agama dan budaya, namun kita dapat bersatu atas dasar kemanusiaan. Yang kedua, sebagai warga negara, kita bertanggungjawab untuk turut sama dalam usaha membangunkan negara dengan memelihara keharmonian dan mengelakkan perbalahan. Yang ketiga, marilah kita bermuafakat dan menyatakan solidariti untuk saling berganding bahu menjayakan aspirasi keluarga Malaysia supaya agenda pemulihan negara dapat dicapai. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maksudnya, oleh itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran ini, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang khas, iaitu syurga, dan limpah kurnianya yang tidak terkira. Dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yakni jalan agama Islam yang membawa kepadanya.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدلين شاه وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarifuddin Badlin Shah Ibn Sultan Salahuddin wa jami' al-usrat al-malakiyah Allahumma waffiqhum lisadari wa aslih bihim al-ibad wal-bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahim jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون